Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Wan Nasariza binti Wahusin. Hari ini akan membentangkan kertas kajian bertajuk Pembangunan Bahan E-Pembelajaran berasaskan LMS bagi kursus DBM 333 Matematik Kejuruteraan 3 di Politeknik Tuanku Sultanah Bayah. So kita pergi yang pertama pada pengenalan kepentingan memiliki komputer dan talian internet pada masa kini. So, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi pesat terutamanya dalam ICT telah menunjukkan betapa pentingnya setiap rumah, setiap pelajar memiliki satu komputer dan talian internet walau di mana sahaja mereka berada. So, boleh dikatakan ia merupakan satu instrumen yang penting dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. So, dalam memenuhi keperluan pendidikan di zaman serba ini, e-pembelajaran atau juga dikenali dengan e-learning merupakan satu teknologi komputer yang semakin mendapat perhatian warga pendidik. E-pembelajaran telah lama diperkenalkan oleh para intelektual dalam bidang pendidikan di dunia dan di Malaysia, dan ia merupakan satu keperluan yang sangat bantu dalam sistem pendidikan pada masa kini. So, penggunaan e-pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran kursus matematik adalah satu pendekatan baru dan sesuai dengan era teknologi masa kini. So, dalam subjek matematik ataupun kursus-kursus lain, aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dan bahan bantu mengajar yang menarik dapat merangsang para pelajar dalam cuba memahami apa yang hendak disampaikan oleh para pensyarah. So, di sini banyak kajian telah dilaksanakan oleh penyelidik dan telah mendapati bahawa penggunaan e-pembelajaran ia dapat merubah banyak cara pemikiran dan kesediaan pelajar dalam membuat kajian ataupun berfikir secara kritikal. So, CDOS LMS merupakan satu platform yang dipilih untuk dibangunkan dengan memilih kursus DBM 333 Matematik Kejuruteraan 3. So, secara amnya platform yang dipilih ini merupakan yang selalu digunakan oleh seluruh politeknik di Malaysia, dan pelajar pun bebas mencari info dan maklumat melalui CDOS MLS ni di mana saja, bila-bila masa saja. Dan implikasi yang terhasil dari pembangunan CDOS ini, pelajar dapat menggunakan nota-nota, aktiviti-aktiviti atau segala bentuk bahan pembelajaran hanya boleh didapati melalui online. Penyataan masalah, terdapat 3 penyataan masalah di sini. Yang pertama iaitu perbezaan gaya pembelajaran pelajar. Yang kedua adalah salah satu pendekatan yang perlu digunakan oleh pendidik adalah e-pembelajaran, di mana ia dapat membantu pelajar, yang mana tumpuan pelajar zaman moden ini adalah lebih kepada grafik dan IT. Peranan seorang pendidik atau pensarah masih sama, iaitu perlu membimbing, perlu menjadi pendorong dan perlu menjadi fesi dalam proses PMP walaupun di atas talian. So, pembangunan e-pembelajaran bagi kursus DBM 333 ini perlu bagi membolehkan pelajar yang mempunyai masalah kesukaran untuk memahami sesuatu topik dapat melihat dan mendengar secara berulang-ulang, dan ini secara tidak langsung dapat memberikan kesan atau ingatan yang lebih baik. So, dalam kesukaran pelajar untuk memahami sesuatu topik, dapat pelajar atasi dengan mendengar berulang kali, dapat melihat berulang kali tanpa memerlukan adanya pensyarah bersama mereka. So, objektif kajian terdapat 2 objektif kajian, iaitu sumber kajian, ia sebagai sumber pengajaran pensyarah
Dan yang kedua ia adalah sumber pembelajaran pelajar yang akan merangkumi tugasan, latihan, kuis, forum dan sebagainya. So, kepentingan kajian boleh dibahagikan kepada 3, iaitu pelajar, pensyarah dan ibu bapa. Untuk pelajar, kita perlu memastikan pelajar sentiasa mendapat maklumat yang terkini dengan cepat dan tepat. So, terdapat banyak kemudahan yang ada dalam e-pembelajaran ni, antaranya adalah chat dengan forum. Kita dah penting untuk membolehkan pelajar dan pensyarah berinteraksi, dan pelajar boleh menjadi lebih bersifat interaktif, dan pelajar dapat belajar mengikut kemampuan dan minat tanpa perlu dipaksa. Yang kedua adalah pensyarah. Pensyarah berperanan menjadi seorang pemudah cara bagi pelajar dalam proses e-pembelajaran. So, di era zaman IT, globalisasi, peranan pendidik tidaklah terbatas hanya membimbing pelajar dalam bilik darjah. So, pendidik perlu melengkapkan ilmu tentang ICT dan teknologi masa kini. Dan yang ketiga adalah ibu bapa dan masyarakat. So, kebanyakan ibu bapa dan masyarakat perlu celik IT dan mampu bersaing dengan negara-negara yang lebih maju. So, ibu bapa juga ada peluang untuk memantau dan memastikan anak-anak mereka belajar walaupun di atas talian, tidak berjumpa secara face to face bersama cikgu ataupun pensyarah. So, metodologi kajian, kita hanya akan menganalisis pelajar. Terdapat 4, iaitu sifat-sifat umum, tahap kecekapan pelajar, gaya pembelajaran pelajar dan kaedah dan bahan pengajaran. So, untuk perbincangan, so pertama untuk pelajar boleh mendapatkan segala info, nota atau sebagainya, pelajar perlu membuat pendaftaran pengguna, login. So, pelajar perlu type http://portal.co.edu pada sistem dalam talian atau boleh melalui website PTSP untuk pendaftaran sebagai pengguna. So, ini adalah paparan pendaftaran dan login. So, yang kedua, pelajar akan klik butang login seperti paparan sebelum, dan ini adalah paparan pembuka sistem. So, bila dah selesai login, ini adalah paparan sistem dashboard yang terdapat dalam CDOS LMS. So, ini pensyarah perlu klik partisipan di sebelah kiri platform dan klik grup yang berada di sebelah kanan seperti raja. So, inilah paparan mencipta grup. So, pensyarah perlu memilih student yang ada dalam setiap kursus. Contohnya sekarang DBM 333. So, pensyarah perlu tik ataupun memilih pelajar-pelajar kelas beliau, dan ini adalah paparan mencipta grup. So, seterusnya pelajar perlu pensyarah perlu klik create group dan tekan butang save change seperti raja, dan masukkan nama grup seperti kelas DEM 3A. So, ini adalah paparan membuat kumpulan bagi kursus DBM 333 Metodologi Kejuruteraan 3. So, di dalam paparan pelajar berjaya dipilih dalam grup, kita boleh nampak itu adalah teacher dan bawah itu adalah student. So, kelas dia adalah DEM 3A. So, grup telah dicipta dan nama setiap pelajar telah dimasukkan ke dalam grup mengikut bilangan pelajar yang telah didaftarkan seperti raja. So, ini adalah paparan pelajar yang berjaya. Ini adalah paparan pilihan khusus yang berkenaan. So, setelah pelajar berjaya mendaftarkan diri dan login, menu utama LMS yang boleh dilayari oleh pelajar adalah seperti raja. So, pelajar akan diberi pilihan kursus mana yang diambil dan pelajar akan memilih kursus tersebut.
So contoh, pelajar telah memilih kursus DBM 333 Matematik Kejuruteraan 3 dan paparan menu utama adalah seperti raja, dan dalam menu utama ini dapat dilihat semua tajuk dan aktiviti yang disediakan. So ini adalah paparan menu utama kursus DBM 333. Berikut adalah paparan topik 1 dalam platform CDOS LMS. So, khusus DBM 333 terbahagi kepada 4 tajuk utama seperti rajah tu. Kita ada statistik dan probability, kita ada numerical methods, kita ada linear programming, dan kita ada ordinary differential equation. So, ini adalah paparan aktiviti-aktiviti pelajar. So, kita ada assessment section, kita ada activity corner 1, kita ada activity corner 2. So, pensyarah boleh masukkan apa juga bahan-bahan pengajaran dalam section activity ataupun assessment section. So, setiap topik telah mempunyai aktiviti-aktiviti yang telah disediakan seperti raja. Dan ini adalah contoh paparan nota dan contoh penyelesaian yang pensyarah sediakan. Okay, raja menunjukkan contoh nota dan contoh soalan yang telah diselesaikan. So, pelajar boleh melihat berulang kali untuk memastikan pelajar faham atau sebagainya. So, ini adalah satu contoh paparan aktiviti. So, lecturer telah masukkan berbagai bentuk link untuk pelajar klik dan tengok apa yang berada dalam tu. So, aktiviti atau cara pengujian yang terdapat dalam e-pelajaran berkhusus DBM 333 adalah seperti online lesson, quiz, assignment, forum, test chat dan glossary. Kesimpulan yang dapat kita buat adalah pertama, teknologi internet dan komputer mampu untuk meningkatkan tahap pembelajaran dan pengajaran dan sekaligus dapat memperkembangkan lagi profesionalisme seseorang individu. Dengan adanya pembinaan portal ini, pelajar akan dapat mengakses bahan pembelajaran, tidak mengira masa dan lokasi, dan dengan pembelajaran ini juga membolehkan pelajar mengendalikan dan mengatur pembelajaran mereka mengikut kemampuan masing-masing. Sekian, terima kasih.